Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan paparkan siri akhir kisah yang bertajuk Apakah Kaitan UTK dengan Komunis? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebenarnya kisah dan pengalaman saya dalam tugas memerangi anggota pengganas gerakan bawah tanah Komunis semasa bersama UTK hanyalah sebahagian sahaja. Sebelum itu, ingin saya nyatakan, dalam pasukan keselamatan PDRM atau ATM, peranan UTK dalam memerangi Komunis langsung tidak pernah disebut. Walaupun tugas-tugas UTK pada peringkat awalnya dianggap rahsia, tetapi ianya telah berlalu. Bukan saja tugas-tugas UTK yang lalu telah menjadi sejarah, malah kerahsiaan UTK itu sendiri pun patut dicatatkan dalam lipatan sejarah. Sekian daripada saya, Zakaria General. Pada pertengahan tahun 70-an, anggota gerakan bawah tanah Komunis di selatan Semenanjung, Melaka dan Johor telah menubuhkan kumpulan untuk membunuh anggota cawangan khas berbangsa Cina yang dinamakan Mobile Unit Southern Line. Di samping itu, mereka juga merancang melakukan sabotaj terhadap pasukan polis dan tentera. Kumpulan tersebut diketuai oleh Lim Asih sebagai perancang utama. Penolong kanannya pula merupakan bekas anggota tentera Singapura yang lari dari tugas bergelar Ah Meng. Ah Meng telah melakukan pembunuhan dengan melepaskan beberapa das tembakan menggunakan pistol terhadap seorang anggota detektif cawangan khas berbangsa Cina di Pekan Batu Lima Tampoi, Johor Bahru. Percubaan kali keduanya untuk membunuh anggota cawangan khas di Pekan Paluh Keluang telah gagal. Lim Asih dan Ah Meng tidak pernah tinggal lama di satu-satu tempat. Mereka sentiasa bergerak untuk menemui kuncu-kuncu yang menyokong perjuangan mereka sambil mendapatkan anggota-anggota baru untuk kumpulannya. Antara tempat yang sering dilawatinya adalah di Paluh dan Kahang di Keluang. Di Melaka, dia sering ke hutan perca, Alur Gajah dan Batang Melaka, termasuk Air Kuning. Pihak cawangan khas telah mengenal pasti laluan yang sering mereka gunakan dari Johor ke Melaka. Mereka telah menggunakan jalan-jalan kampung, ladang getah dan kelapa sawit dengan bermotosikal. Mengelak dari menggunakan jalan raya supaya pergerakan mereka sukar dikesan. Sehubungan dengan itu, anggota UTK telah diminta untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan berpandukan maklumat cawangan khas, beberapa orang anggota asol dan sniper yang diketuai oleh Timbalan Komander Said Mumtaz yang juga sebagai ketua operasi UTK telah menjalankan operasi di lokasi yang sering dikunjungi oleh pengganas-pengganas tersebut. Operasi menjejaki kedua-duanya memakan masa yang agak lama. Kami bergerak dalam bandar menyamar sebagai orang awam, membuat imbus di dalam ladang getah dan kawasan kampung. Kami bergerak menggunakan motosikal kecil Yamaha
RD125 dan Suzuki GT250. Semasa membuat ambus, kami terpaksa menyorokkan motosikal yang kami gunakan itu di dalam semak supaya tidak dilihat oleh musuh dan juga orang-orang kampung. Sepanjang menjalankan operasi, kami menginap di rest house di Melaka dan Tampin. Di Paluh, kami pernah menginap di Balai Raya menyamar sebagai pekerja kontrak. Akhirnya, pada satu petang, ketika saya sedang membuat imbus dalam ladang getah di hutan Perca, kami semua telah mendapat arahan daripada Tuan Syed Mumtaz melalui set radio masing-masing yang meminta kami semua datang ke lokasinya. Beliau memaklumkan yang dia bersama Inspektor Muhammad Sum telah mengikuri 2 orang suspek dan meminta kami mengepung mereka. Saya yang menggunakan motosikal Suzuki GT250 keluar dari kawasan ambus menuju ke jalan raya dan seterusnya ke lokasi yang diarahkan. Apabila sampai, saya dapati sekumpulan anggota UTK sedang mengawal seorang lelaki yang terkena tembakan di sebelah tangannya. Lelaki yang tercedera itu adalah Lim Asih, Ketua Mobile Unit Southern Line. Seorang pengikutnya yang lari ke dalam semak telah mati tidak jauh dari situ. Mengikut cerita, Tuan Syed Mumtaz yang memandu kereta Datsun 120Y bersama Inspektor Muhammad Sum yang berada di sebelahnya telah bertembung dengan 2 penganas tersebut. Apabila diarahkan berhenti, mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka cuba meluluskan diri dengan membelokkan motosikalnya ke dalam lorong semak samun. Inspektor Muhammad Sum terpaksa melepaskan tembakan untuk menghalang mereka melarikan diri. Lim Asih yang cedera ringan menyerah diri dan kawannya pula mati di situ juga. Aming telah mengambil tempat Lim Asih yang berada dalam tahanan polis. Selang tidak berapa lama, saya dan seorang lagi anggota sniper telah diarah untuk melakukan serangan hendap ke atas Ah Ming. Mengikut bahagian risikan cawangan khas, penganas tersebut akan menemui anggota kumpulannya di sebuah estet getah di Air Kuning, Batang, Melaka. Pada hari itu, kami berdua membuat serang hendap di estet tersebut berselindung dengan beberapa batang pokok senuduk yang tumbuh pada pokok getah yang tumbang. Setelah seharian kami menunggu, tapi Ah Ming tidak juga muncul. Sebaliknya, dia telah mengantarkan wakilnya saja ke ladang tersebut. Kami berdua meneruskan tugas serangan hendap pada hari berikutnya. Pada hari yang kedua, kami ternampak sebuah motosikal menghampiri kawasan serang hendap kami. Saya mengambil teropong untuk mengecam wajah penunggang dan saya pasti dia adalah Ah Ming. Kemudian saya berikan signal dengan ibu jari kepada kawan saya, tanda betul. Kawan saya terus melepaskan satu das tembakan dari jarak lebih kurang 150 meter ke arah kaki penganas tersebut yang sedang berada di atas motosikal.
bertujuan untuk memberhentikannya. Tembakan tersebut telah menebusi di pangkal pehanya dan Aming mati sebaik sampai di hospital. Ekoran kematian anggota killing squad itu dan ketuanya pula telah ditahan oleh pihak polis. Maka pergerakan pengganas komunis Mobile Unit Southern Line telah lumpuh sama sekali. Sekianlah dulu tentang kisah dan rahsia yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang.